Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلف بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita sambung kitab Misbah dulu sikit. Misbahul Munir kita bahas berkaitan dengan rukun iman, muka surat 9 Rumi. 9 Rumi. Jawi berapa? 5. Bahas rukun iman. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, bermula iman itu percaya hati seseorang. Bermula iman itu percaya hati seseorang. Percaya hati. Percaya hati seseorang. Terima hati. Hati. Kalau kita bincang Islam sebelum ni, Islam iaitu mengaku pada zahir. Kalau kita ingat lagi lah, akor atau menjunjung secara zahir segala suruhan Allah. Iman dia dekat hati. Iman tu hati. Percaya hati. Bukan dekat zahir, dekat hati, dekat batin. Iman serta mengaku putus. Putus ni bahasa lain jazam. 100% boleh juga. Putus lah. Sungguh. Jazam 100%. Di dalam hatinya. Jazam apa? Apa dia? Akan sungguh segala perkara. Percaya sungguh semua perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah SAW. Nabi bawa datang. Iyalah, agama yang kita dapat ni semua Nabi bawa datang. Agama kita dapat ni mana ada daripada kita direct pada Allah? Mana boleh. Nabi lah bawa datang. Semua sekali. Semua dibawa datang Nabi. Apa dia? Nabi bawa datang macam-macam. Apa dia? Daripada pekerjaan agama. Daripada hal-hal keagamaan yang Nabi bawa datang. Kena percaya dekat hati. Ataupun terima. Ataupun yakin 100% dekat hati. Dekat luar. Kat luar Islam kita sebut, aku percaya, aku semayang, aku mengucap. Itu yang kat luar. Itu Islam. Ini hati, kat hati. Dekat hati kita. Pekerjaan agama. Pekerjaan agama apa? Pekerjaan agama, ingat apa benda ni? Yang diketahuikan dia dengan darurat. Maklum minad din bid-darurah. Yang apa? Tak apa, disyarah kat tu. Kita dah bahas sebelum ni kan, bab ni kan? Kan? Tapi dia tak ada syarah. Saya syarah sendiri. Tapi yang ini ada syarah. Yang ini ada syarah. Disyarahkan. Kita baca ya.
yang diketahuikan dia dengan darurat. Apa syarah maksud ma'lum minad-din bidarurah tu apa? Syarahan dia kita baca. Dengan tiada kena fikir dan bicara. Maksudnya tak payah bincang. Tak payah bincang, tak kena fikir, tak perlu. Tak perlu bicara, terus tahu. Bahkan tahu belaka. Santai tu. Bahkan tahu belaka tua dan muda. Kalau saya tambah lagi, kafir dan Islam. Tu maklum minad-din bidarurah sungguh tu. Akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Jadi Islam akur, junjung, terima juga secara zahir apa yang Allah suruh melalui Rasul. Itu Islam. Iman adalah percaya juga, sama je. Percaya, terima, junjung secara dalaman hati, pegang hati. Itu kita seorang je tahu. Orang lain tak tahu. Zahir Islam orang boleh tengok, dalam orang tak boleh tengok. Kita je tahu. Maka dia panggil iman. Pegang sungguh-sungguh. Yang ketiga, ihsan, iaitu buat. Ada tiga lah. Islam, luaran, iman, dalaman, ihsan, buat. Laksanakan. Laksanakan apa yang percaya tu lah. Islam, buat zahir. Apa dia? Yang zahir, buat mengucap. Buat lah tu. Buat semayang, buat apa yang Nabi suruh, buat. Apa yang Nabi larang, tinggal. Luaran. Orang boleh nampak. Islam saya sebut buat tadi. Islam terima. Islam dia terima luaran, terima luaran. Bukan buat, terima Islam. Terima apa? Semayang terima, semua dia terima. Iman dia terima juga tapi dalam. Ihsan dia buat apa yang dia terima tadi tu. Tu ihsan. Laksanakan. Okey, jadi kita tahu lah iman tu. Jadi apabila orang yang menolak perkara agama, pekerjaan agama yang maklum minad-din bidarurah, perkara yang apa tadi? Yang bahkan tahu belaka tua muda, tidak kena fikir bicara, mudah sangat, maka batal iman. Contohnya semayang 5 waktu, dia berpegang tak wajib, kafir, batal iman. Sebab apa? Semayang maklum minad-din bidarurah, mudah sangatlah nak kena mengaji tinggi-tinggi, tak payah mengaji tinggi. Puasa Ramadan dia kata tak wajib, kufur. Kan? Kita dah bahas juga sebelum ni. Kalau dia tak buat, berdosa. Fasik, dosa. Kalau dia tolak, kata tak wajib, tu yang tak boleh. Bukan perkara wajib aja, perkara sunat pun. Malah perkara sunat yang sekecil-kecil. Simpan janggut, tak sunat. Dia pegang kat hati, simpan janggut. Nabi simpan janggut, maka kita simpan janggut. Dia kata simpan janggut, tak ada apa pun. Sama lah juga, kufur. Cuma kerana dia perkara sunat, bila orang tak simpan janggut, tak ada masalah. Sebab sunat. Tak berdosa lah. Tapi jangan kata tak sunat. Jangan kata dulu tak ada jilat, tak boleh cukur. Sebab tu jambang banyak. Tak, jangan kata gitu. Sebab dia sunat. Begitu kat yang lain-lain lah. Jadi maknanya bila ianya sunat, tolak pun kufur juga. Ya, tolak kesunatannya. Cuma kalau tak buat, tak berdosa sebab sunat. Wajib, tolak kufur juga. Tapi kalau tak buat, berdosa sebab dia wajib. Gitu lah. Sekecil-kecil perkara. Sekecil-kecil perkara pun tak boleh tolak. Tak nak buat, tak apa. Jangan tolak. Sebab tolak tu yang iman tu. Dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas. Atau 6 tunjang nak masuk rukun iman. Yang dinamakan dia dengan rukun iman. Rukun iman dengan rukun Islam berbeza. Rukun iman, rukun Islam dulu. Rukun Islam, kalau dia kafir, mengucap 2 kalimah syahadah, dia kena buatlah, baru Islam. Kalau dia Islam baka keturunan, tak payah mengucap, tetap Islam juga. Dan kalau dia tak buat mana-mana satu daripada rukun Islam, dia tak kafir. Dia tak sama matematik rukun Islam dengan rukun iman. Dia tak sama. Matematik, kira-kira rukun Islam, tak buat salah satu, kekal Islam. Cuma berdosa. Rukun iman, tak buat salah satu atau tak percaya salah satu je, kafir. Nampak dia lain dia punya sipir. Kalau guna sipir rukun iman dekat Islam, itu yang kau tak semayang, kafir. Tu jadi gitu, dia salah sipir. Engkau tak pergi haji, tak bayar zakat, kafir. Dia salah sipir. Rukun Islam, sipir dia tak buat, berdosa besar. Tapi iman
Tetap ada. Cuma terbatal Islam, tak terbatal Islam. Macam contohnya, sipir rukun semayang. Tak buat mana-mana rukun 13, batal semayang kan? Kalau satu je tak buat, batal. Itu sipir dia. Maknanya rukun semayang sama macam rukun iman. Dari segi sipir. Iaitu, tak buat mana-mana, batal. Kalau semayang, tak buat mana-mana satu, batal semayang. Kalau iman, tak buat mana-mana satu, tak percaya mana-mana satu rukun, batal iman. Tapi kalau rukun Islam, dia berbeza sifir. Sifir dia tak buat, masih kekal Islam. Tak buat pun kekal Islam. Jangan campur sifir tu. Yang pertama, percaya pada Allah. Dia akan detailkan nanti dalam masalah sifat-sifat nanti. Kita baca ringkas dulu. Percaya pada Allah maknanya mengaku putus. Bila sebut putus 100%. 99, 9.9999999999999 tak putus. Tak jazam. Dia 100%. Mengaku. Bila sebut mengaku bukan kat mulut. Kalau kat mulut Islam, kita bincang iman, makna dekat hati. Putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh. Dia nak bagi tahu dah sebab mengaku. Putus. Dahlah mengaku. Putus. Tentu sungguh. Allah Ta'ala itu Tuhan. Sungguh. Jazam. Yakin. 100%. Sikit pun. Tak ada kurang sikit pun. Allah itu Tuhan. Bila sebut Tuhan, ada Tuhan dakwa. Orang kafir dakwa Tuhan macam-macam. Tuhan dia kena ada cukup syarat nak jadi Tuhan. Nak jadi Tuhan ada syarat. Syaratnya adalah istighna dan iftiqar. Kita akan masuk nanti. Jadi antaranya adalah dia kata nak syarat nak jadi Tuhan ialah Tuhan-Tuhan tu dengan ia Tuhan tadi tu dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Dia kena ada sifat ketuhanan. Baru kita boleh kata boleh iktiraf dia Tuhan. Jika tak ada sifat ketuhanan, maka tak boleh iktiraf dia Tuhan. Kalau iktiraf, maknanya jahil orang tu. Kalau iktiraf jugalah, jahil. Jadi, kena ada sifat ketuhanan lah. Apakah sifat ketuhanan? Apakah takrif Tuhan yang mempunyai sifat kesempurnaan? Boleh kita kata gitu? Yang tidak terhingga banyaknya. Yang takrif lain apa? Tuhan tu maksud apa? Tuhan, takrif Tuhan. Definisi Tuhan. Yang mempunyai sifat istighna dan iftiqar. Itu mantap. Definisi. Istighna terkaya. Dengan maksud dia tidak memerlukan yang lain. Iftiqar, yang lain semua perlukan dia. Itulah Tuhan. Tak cukup syarat ni, tak boleh kata dia Tuhan. Ya. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh begitu atau dia tak putus 99% dia percaya Allah tu Tuhan, tak putus, atau ia mengetahui juga dengan tidak mengaku, tahu tapi tak mengaku, macam Abu Talib mengikut pendapat yang masyhur. Ada pendapat Abu Talib masuk Islam, ada, tapi yang masyhurnya tak kan, itu pendapat dhaif lah. Sebab dia terima dekat hati dia semua. Dia cuma tak lapas saja. Bila tak lapas, secara zahir tak Islam lah. Batin dia beriman. Ada pendapat tu. Tapi yang masyhur, Abu Talib tak beriman. Tapi dia tahu tak Nabi itu betul. Dia tahu. Tapi dia tidak mengaku. Sampai Nabi sedih-sedih kan. Maka turun ayat Quran pun. Ada kisah tu. Mengatakan, walaupun Nabi kita hebat, dia tak boleh bagi hidayah. Tak boleh. Hanya Allah je bagi hidayah. Jadi mengaku juga dengan mengetahui juga, tahu aja tapi tak mengaku, maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Taala. Jadi 99.9999999 percaya Allah itu Tuhan, tak beriman ataupun kufur ataupun murtad ataupun rosak iman, semua samalah maksud tu. Ataupun langsung tak mengaku tapi tahu, tak boleh juga. Dia kena tahu dan mengaku. Dan adalah ia orang kafir di sisi Allah. Kalau di luar tu nampak macam syahadah, nampak macam Islam lah, rupa Islam. Tapi di sisi Allah kafir. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun. Ni paling risau sekali. Sembahyang puasa luaran tu nampak Islam. Bila dia mati bagi paraid, ayah dia mati dia terima paraid. Bila mati mandi kapan sembahyang tanam dia ni.
buat tahlil lagi luarannya. Tapi di sisi Allah dia kafir. Bila kafir, kekal selama-lamanya. Bukan masuk neraka Jahannam. Masuk neraka yang kekal. 6 neraka yang kekal. Tu yang risau. Tapi sembahyang. Tapi yang ni orang tak percaya ni. Bukan tak percaya, kata. Ya ke? Dah Islam kan? Dia tak percaya yang itu. Tu takkanlah masuk neraka juga. Dah Islam dah mengucap. Padahal iman tu lain. Tu yang tak mau mengaji tauhid tu. Ya. Sebab, ya sungguh lah. Ramai orang tak mau mengaji tauhid sebab dia kata dah Islam dah. Buktinya, dia kata dia Islam. Yang kedua, orang lain pun yang iktiraf dia tu Islam. Orang lain iktiraf. Jom sembahyang, iktiraf lah tu. Maka dia kata aku dah Islam. Sedangkan di sisi Allah boleh nak jadi kafir. Tu yang kita risau. Risau sangat yang ni. Risau. Kita tengok. Nanti kita tengok rukun iman yang ke-6. Sempat tak kita bahas? Macam mana kita faham rukun iman yang ke-6. Yang kedua, percaya akan malaikat. Sebab dia ringkas dulu yang ni. Kat dalam ni baru dia detailkan. Percaya akan malaikat. Kena percaya malaikat. Walaupun tak pernah jumpa. Maknanya mengaku putus di dalam hati. Jazam 100% juga macam tadi. Yakin. Walaupun tak pernah jumpa. Seseorang akan bahawasanya malaikat itu tentu sungguh ada. Dan ia setengah daripada makhluk Allah. Dia bukan anak Tuhan ke bukan. Dia makhluk Allah cipta. Namanya malaikat. Nabi bagi tahu kita. Maka kita kena percaya. Tak percaya kafir. Tak percaya malaikat. Sebab rukun iman. Yang ketiga. Malaikat ni apa? Malaikat makhluk yang Allah cipta daripada jisim latif. Jisim kita kasar. Sebab tu kita berfizikal, berketul. Sebab kita dicipta daripada jisim yang kasar. Malaikat dia jisim dia latif. Latif ni lembut. Halus. Jisim yang halus. Tapi tetap jisim juga. Apa beza jisim kasar dengan jisim halus? Jisim kasar dia mengambil tempat, mengambil ruang. Budak-budak sekarang cakap makan space. Makan space. Bukan. Itu storage tu lain. Maksudnya kalau tak cukup bilik kecil. Kau janganlah masuk ni. Makan space lah. Tu maksud dia, makan space. Maksud dia memenuhi ruang. Itu jisim kasar. Kita lah, jenis kita. Ada makhluk yang Allah cipta, contohnya malaikat. Termasuk juga jin daripada api, samalah. Dia tak makan space. Tak makan space. Jadi kalau dia ramai-ramai duduk dalam satu tempat, tidak menyebabkan tempat tu jadi penuh dan sesak. Tidak. Sebab malaikat dicipta daripada nur ataupun cahaya. Banyak mana kita pasang lampu pun tetap juga tak rasa lemas. Allah lemah apa sebab banyak sangat lampu, lemah. Sebab banyak sangat. Tak ada. Dia tak makan space. Tak makan space. Begitu juga api. Cuma bezanya api jin dibuat daripada api, dia lain sikit lah. Kasar sikit. Tapi masih lagi tak makan space. Tapi kita jenis. Kalau ini dah ada kat sini. Kalau ni dah ada kat sini, botol air ni, yang ni tak boleh nak duduk kat dia. Tak boleh. Nak duduk kena tolak dia. Dia panggil makan space. Ganti. Bila dia ke sini pula makan space dah. Dia pergi dah. Pergi tak habis-habis. Dia panggil makan space lah tu. Dia tak boleh ni. Tak boleh. Kat mana ada air ataupun botol, kat situ tak boleh ni nak pergi. Dia kena tolak. Tapi cahaya tidak. Cahaya tidak begitu. Cahaya ada cahaya ni, lampu suluh cahaya, ambil lampu suluh 2, cahaya boleh lagi. Tak penuh pun. 10, 1000, sejuta. Tak penuh pun. Tak penuh. Itu sedikitlah berkaitan dengan malaikat. Nanti mungkin masuk kot kat dalam ni. Tak perasan ada tak detailnya malaikat ni. Yang ketiga, percaya kepada segala kitab. Ini pun kita tak pernah tengok. Dan malah dia telah diubah. Dan tak ada yang original dah. Kitab. Tapi secara umum, Tadi malaikat tadi secara umum kita wajib percaya Allah cipta malaikat sebanyak mana juta bilion pun yang ada secara umum. Tapi yang fardu ain wajib percaya 10 ketua malaikat. Tu fardu ain, tak tahu berdosa. Yang ketiga, percaya kepada segala kitab. Kitab ni yang fardu ain 4 wajib.
Okey. Yang itu secara detail. Secara umumnya, banyak mana kitab yang Allah turunkan melalui Jibril, semua percaya. Secara umum. Termasuk juga suhuf. Wajib percaya juga. Banyak mana? Banyak macam-macam. Banyak. Sebanyak mana yang Allah, semua aku beriman. Yang Allah turunkan. Kitab ataupun suhuf. Apa beza kitab dengan suhuf? Kitab dia komplit. Ada hukum, ada cerita, ada Tuhan, ketuhanan, ada semua, ada cukup. Kalau suhuf, dia lembaran-lembaran tak komplit. Cerita pasal sejarah dulu saja. Ada suhuf cerita pasal hukum aja. Ada suhuf cerita pasal satu-satu perkara lah. Cerita pasal satu-satu perkara sahaja. Tapi kalau kitab, komplit. Semua ada. Tuhan ada, cerita Tuhan. Cerita Rasul dulu ada. Cerita sirah ada. Cerita neraka ada. Semua ada. Itu kitab. Dan maknanya mengaku putus. Sama juga kitab putus. Seorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Ta'ala. Seperti Quran, Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain. Termasuk suhuf. Dan segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya secara umum. Yang kita tak jumpa je lah. Bukan Quran. Quran kita boleh tengok yang lain. Percaya apa yang ada dalam Injil, kita percaya. Apa entah, tapi aku percaya. Kalau dalam Taurat, dalam Zabur, semua percaya. Dalam suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf apa? Nabi Syith, suhuf lagi apa dia? Suhuf lah. Semua kita percaya. Apa benda? Tak tahu, tapi aku percaya. Okay. Wajib. Habis. Mudah itu. Yang keempat, percaya akan segala rasul-rasul. Segala rasul-rasul Allah. Dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya. Dengan tentu sungguh ada segala rasul Allah Ta'ala itu. Dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umatnya. Semua percaya rasul yang Allah utuskan, berapa banyak sekalipun, juta ke berapa banyak apa, dulu sampai sekarang, semua wajib percaya. Nabi pun wajib percaya, rasul pun wajib percaya. Kerana itulah, oleh kena percaya semua, sebagai ulama tak bagi letak numbers, angka. Kita tahu kan ada berapa rasul berapa? 1 laksa berapa? Ingat? 1, 2 berapa? 100,000 lebih Nabi. Bahasa dulu apa dalam kitab dia tak ada 124. 1 laksa, 2 ingat? Pernah dengar tak kan? Pernah kan? Tapi lupa dia punya bahasa. Bukan. 1 laksa 2 mehon tu tadi kita nak bahang dah sahur ni. Padahal baru lepas kena bihun nama Zaidi. Tengok lepas kena bihun. Laksa bukan laksa makan. Laksa tu nombor. Malas cari. Pak Wan malas nak cari. Dia ada laksa tu, satu tak silap 100,000 tu laksa biasanya. Puluh-puluh apa? Lupa dah. Laksa tu 100,000. Kena percaya semua sama ada diceritakan atau tak diceritakan. Dalam Quran dia sebut apa? Man qasasna alaihim apa? Lupa dah ayat tu, salah baca pula nanti kan. Diceritakan Nabi dan Rasul dalam Quran, ada yang tidak diceritakan ke atas kamu. Kita percaya semua sama ada dicerita atau tak dicerita. Fardu ain 25. Rasul. Nabi banyak mana? Kenapa sebagai ulama tak bagi letak angka tadi? Rasul 31 berapa? 3. 315. 313. 313. Macam perang Badar 313. Ada khilaf 314, ada khilaf 315. Cuma sebagai ulama tak bagi letak angka. 100 lebih jangan letak. Banyak mana pun. Yang pertama, kalau meletakkan angka tadi, bukan dapat apa pun. Jadi apa? Tak jadi apa. Jadi jangan letak. Kerana bila kita letak angka, jika hakikatnya lebih, macam mana? Kita kata 124,000, sebenarnya 125,000. Kita tak tolak yang lagi 1,000, seolah-olah kita tolak. Maka jangan letak angka. Macam mana pun ada ulama letak angka mengikut pendapat, mengikut hadis-hadis dhaif. Ada hadis. Maka dia ambil angka tadi daripada hadis dhaif. Dhaif boleh pakai, cuma ulama kata jangan letak. Rasul ada 300 apa? Jangan letak. Banyak mana pun aku beriman semua. Kenapa? Kalau kita kata 313, kalau 400 macam mana? Macam seolah-olah menolak. Tapi tak tolak, tak comel. Macam mana pun, sebagian ulama' dia kata okey aja. Kita letak ke, kita tak letak ke, kita percaya semua ke, angka tadi, kan jadi apa pun? Ke bertambah iman? 315 bertambah iman?
313 tak berapa tambah sangat. Tak jadi apa pun. Tak bertambah dan mengurangkan iman pun. Jadi kenapa nak letak? Okey. Rasul. Dan yang kelima, percaya akan hari kiamat. Dengan maknanya mengaku putus. Sama macam tadi, seorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu bila-bila masa jua akan datang berlakunya. Hari kiamat ni termasuklah mati, azab kubur, ada semualah. Termasuk dalam hari kiamat lah. Bermula mati, kemudian azab kubur, dan termasuk juga syurga, masuk kiamat, syurga, neraka, masuk kiamat, titian syirat, hisab, haud, kausar, semua. Semua yang berlaku masuk hari kiamat. Termasuk juga azab kubur. Cuma sesiapa yang menolak azab kubur berdosa. Kita kata tak ada azab kubur, hukumnya berdosa, tak kafir. Tapi yang menolak mahsyar, kebangkitan, hari kebangkitan, kufur. Itu beza dia. Kalau menolak kata tak ada azab kubur ataupun alam kubur tu tak ada. Kita mati hilang, kita terus macam tidur. Nanti tahu-tahu tiupan sangkakala yang kedua. Bangkit-bangkit baru tahu tu. Tak ada dalam azab kubur kena kita. Tak ada. Not dead kata-kata kan. Berdosa. Tak kafir. Tapi berdosa lah. Kalau tak ada hari kebangkitan, kafir. Tu je beza sikit. Keenam. Yang ni kita nak bahas ni. Keenam. Yang paling susah sekali dalam rukun iman adalah percaya dengan qada dan qadar. Ini paling susah dan paling menjadi hangat bila kita bahas. Sebab tak masuk logik kita. Tak kena logik kita, otak kita tu, kita tak berapa hati dengan qada qadar. Walaupun kita beriman konon-konon. Konon-konon. Dengan maknanya qada itu sangkut tak? Tak gerak. Gerak? Ni Cikgu Ruziah Ma'ruf kata laksa tu menggambarkan puluh ribu, kati yang masuk ratus ribu. Jadi satu kati, dua laksa. Pak Wah kata satu kati, dua laksa kenyanyan dah. Itu Pak Zaidi. Satu kati, dua laksa, 124 ribu kan? Satu kati, dua laksa, 4 ribu. Bahasa dulu tak? Satu kati tu, kati itu mewakili, ataupun keti lah. Mewakili 100 ribu. Dua keti, 200 ribu. Tiga kati lah. Jadi satu kati, dua laksa, 4 ribu. Bahasa dulu. Okey, mantap. Oh, boleh maknanya kat sini lah problem. Apa tadi? Oh, percaya qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan, tentu. Walaupun kita tak masuk lagi, walaupun kita tak masuk lagi, tapi dia sebut awal-awal, jadi kena masuk jugalah bab iradah qadrah dan iradah Allah. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu. Bila sebut tentu, itu takluk apa? Kena sebut jugalah, kau tak masuk lagi. Buat faham je lah, tak faham pun. Takluk apa? Tentu. Takluk iradah. Tentu. Tentu. Ataupun nak pun boleh juga. Kehendak. Atau pendeknya nak. Bila nak yang itu tentulah juga. Tapi dia tentu. Takluk iradah. Tentu. Penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah. Allah dah tentu. Allah yang bersifat iradah, kehendak, dah nak dah. Boleh kata gitu. Allah dah memang nak dah yang itu. Bila kata Allah nak, mana salah satu lah. Allah nak dah jadi begitu. Ataupun Allah tentu dah gitu. Boleh juga. Nak pun boleh juga. Okay? Tentu akan dia oleh Allah dengan iradah. Allah yang bersifat iradah telah menentukan. Itu dia panggil qada. Dia punya khilaf ni. Ada kata terbalik.
Qada dengan qadar ni terbalik, tapi sama aja. Maksud cuma terbalik dari segi qada dan qadar saja. Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi, terbalik gitu aja. Dan makna qadar pula iaitu takdir. Sebenarnya qadar tu tambah ta kat depan tu takdir lah. Qaf dal ra, tambah ta kat depan. Takdir. Okey. Dan makna qadar itu adalah takdir Allah Ta'ala. Maksudnya apa takdir tu? Perbuatan. Bila sebut perbuatan yang telah diperbuat, maknanya dia adalah ijad dan idam. Takluk dia qudrah. Qudrah takluk ijad dan idam, menjadikan, mengadakan dan mentiadakan. Dengar dulu. Yang tak dengar sebab dia tak masuk lagi, dia dah sebut nak macam mana. Qudrah. Jadi Allah yang bersifat qudrah telah buat. Buat apa? Buat yang Allah nak lah. Allah kan nak tadi, dah tentukan. Dan bila sebab Allah menentukan dengan iradah, Allah yang bersifat iradah menentukan. Bila tentukan, mesti ada tentukan macam mana jadi, bila jadi. Itu nama tentu. Bila sampai masanya, Allah yang bersifat qudrah, Allah yang sama juga bersifat qudrah, buat. Buat apa? Yang Allah telah tentukan tadi, itulah. Spek dia tadi tu. Spek dia apa? Begini, gini. Bila waktu begini, tahun berapa. Dah siap dah. Dengan maksud Allah nak yang itu. Allah dah tentu yang itu. Cuma belum sampai lagi, tak jadilah lagi. Tapi tentu dah. Tanjizi? Saja nak tahu. Tahu tak tahu? Qadim. Saja tengok ada. Kalau orang tak tahu tu, tak apalah. Kita akan mengaji waktu nanti. Kalau pernah mengaji tu, kita tahulah dia boleh jawab. Tanjizi Qadim. Okey. Dah tentu dah. Bila dah tentukan, cuma penentuan itu nantilah, adalah masa dia. Bila tak sampai masanya, tak adalah lagi. Tapi tentu dah. Okey. Bila sampai masanya, jadilah. Jadi itu Allah lah yang jadikan. Allah yang bersifat qudrah menjadikan. Jadi apa? Yang dia tentukan itulah. Okey. Itu maksud qadar. Itu maksud qadar. Maka percaya dengan sekejap. Terbalik. Sebagian ulama dia terbalik. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Mansur Maturidi dia khilaf. Qada dia kata bukan tentu. Qada tu yang Allah jadikan dengan qudrah. Qadar tu adalah yang Allah tentukan, yang Allah yang bersifat iradah tentukan. Tak kisahlah mana pun. Qada dan qadar dan qada. Sebab tu kalau kita kadang-kadang kita baca kitab qadar dan qada, kenapa dia tak qadar dulu? Dia ikut pendapat satu lagi. Kenapa dia tak qada dan qadar? Sebab dia panggil pendapat satu lagi. Tak kisahlah mana-mana nama je. Dia panggil khilaf lafzi kot. Khilaf lafaz je yang berbeza. Maksud sama. Mana-mana pun tak kisah. Tak kisahlah Allah itu menentukan dengan sifat iradah Allah yang bersifat iradah menentukan tadi tu, maksudnya qada ke, qadar ke, tak kisahlah. Mana-mana pun. Okey. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya macam mana tu? Mengaku putus, yakin 100%, jazam di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh, yakin sungguh akan bahawa segala syai' asya', segala, semua. Bila sebut segala, tak ada kecuali. Ada tak? Bila sebut segala, semua apa? Perkara tak ada, tak kira lah. Perkara, janji ianya perkara. Mana ada yang tak perkara? Semuanya perkara. Semua perkara, segala perkara. Okay? Yang berlaku, yang jadi. Semua perkara yang jadi. Yang namanya kejadian. Okay? Daripada baik, kita tengok, kita kata baik. Bukan Allah kata baik, tak. Kita kata baik. Nisbah kita ianya baik. Apa contoh baik? Islam, beriman, taat, semayang, zakat, haji, itu baik lah. Dan jahat tu apa? Nisbah kita. Pembunuhan, zina, judi, dedah aurat, apa-apa semualah. Kafir, apa semua. Tu jahat lah kan? Ya? Semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Semua Allah yang kehendak Allah. Allah yang nak ianya terjadi. Dan dengan menjadikan ia akan dia. Bila Allah nak, maka Allah yang jadikan. Allah yang bersifat iradah, nak ianya terjadi. Allah yang bersifat qudrah menjadikan apa yang dia nak.
Kalau nak tambah lagi, Allah yang bersifat ilmu. Jadi itu dengan ilmu, bukan calang-calang buat ilmu, buat main redah aja, tak. Buat pula dengan ilmu. Tambah lagi, buat dengan hayah, ada empatnya. Dengan maksud Allah yang bersifat hayah. Sebab kalau tak ada hayah, tak hidup, macam mana nak kuat, macam mana nak dan sebagainya. 4 tu memang serangkai. Tapi yang besarnya 3 lah, ilmu. Tapi yang 2 tu tanpa ilmu, 1. Yang paling besar 2, iaitu qadrah dan iradah. Yang ni kena faham sungguh. Soalan, mesti ada soalan. Siapa yang tak pernah lalu rukun iman yang ke-6 atau tak pernah lalu pengajian qudrah dan iradah, dengan sifat 20 qudrah dan iradah, dia masih akan berlawan dalam diri dia sendiri. Sebab apa? Dalam kitab mana-mana kitab Ahlussunnah wal Jamaah, yang baik adalah Allah yang takdirkan. Guna ayat tu kot. Allah yang takdirkan ianya terjadi dan Allah yang jadikan ianya terjadi. Takdir tu baru tentu dulu. Jadi, lepas tu baru jadi kan. Yang buruk pun Allah yang nak, Allah yang tentukan ianya terjadi dan Allah yang buat. Bila sampai waktu yang Allah tentukan tadi, Allah yang buat. Yang jahat nisbah yang kita tengok jahat tu. Dia akan jadi berlawanan dalam diri kita sebab yang jahat. Kalau kita kata yang baik, ya Allah buat. Yang jahat, bukan Allah buat. Kita buat sendiri. Itu pahaman Mu'tazilah. Sebahagian ulama' kata kafir, sebahagian ulama' yang muktamadnya tak kafir, dosa besar. Pahaman gitu. Yang jahat bukan Allah buat, yang baik Allah buat. Yang lagi teruk daripada itu, ada orang faham ini. Yang baik pun bukan Allah buat, yang jahat pun bukan Allah buat. Kita lah buat sendiri. Tapi Allah lah yang bagi kekuatan. Allah bagi panca indera. Allah bagi semua kat kita. Yang baik pun kita buat, yang jahat pun kita buat. Sebab tu ada syurga neraka. Ramai tak faham gitu. Semua faham gitu. Itulah logik kita. Allah bagi semua cukup. Panca indera, mata, apa semua, kekuatan, ring, tak ring, semua Allah bagi kita. Kuat. Dan Allah bagi kita akal. Dan Allah kata, buat yang ini, jangan buat yang ini. Ini aku suruh buat, yang ini jangan buat melalui Rasulnya. Dan Allah tak buat dah lah, Allah tak campur tangan lah, korang buatlah sendiri, lepas lah. Bila dah buat nanti, bila dah sampai masa, Allah kumpulkanlah. Aku kata jangan buat, kau buat ni. Maka adalah dosa pahala. Dan adalah syurga neraka. Logik lah. Logik lah. Tapi bukan tu maksudnya. Itu pahaman lagi teruk pada Mu'tazilah. Mu'tazilah okey sikit. Apa dia? Yang baik Allah buat, yang jahat bukan Allah buat. Baiklah tu. Dia yang baik pun bukan Allah buat, yang jahat pun bukan Allah buat. Lagi teruk ni. Ini paling ramai. Tak pernah lalu pengajian akidah, takkan jumpa benda ni. Yang ramai macam ni. Yang kata Mu'tazilah tu khilaf ulama, ada kata kufur, ada kata masih beriman. Mu'tamad masih beriman. Yang baik pun bukan Allah buat, yang buruk pun bukan Allah buat. Tak tahulah. Macam mana nak kata? Khilaf ulama juga ke? Allah cuma bagi kekuasaan, kekuatan kat kita. Itu ramai orang faham gitu. Sedangkan dia hafal rukun iman yang ke-6, qada dan qadar, semua daripada Allah. Kalau dia terjemah tu, yang baik daripada Allah dan yang buruk juga daripada Allah. Gitu Tapi tak masuk langsung hati. Bila kita kata yang jahat tu Allah yang buat. Dalam pengajian kita kata gitu. Allah kata jangan buat jahat. Tiba-tiba Allah yang nak jahat tu terjadi dan Allah yang jadikan dia. Apa benda ni? Apa benda ni? Dia akan berlawan dalam hati. Bab ni panjang ni, mau 2-3 kali. Ada kita tengok guru-guru yang dia slow-slow kan, sampai 12 kali. Duk main kat situ. Bila nak langkah kitab ni, baris tu, dia sampai 12 kali. Sebab apa? Nak menjawab persoalan dalam hati yang tak keluar pun. Duk dalam hati je, dia balik ni, menang. Jadi, bimbang takut, jadi salah faham, maka dia kona kat tu. Guru ni, kona kat ni. Apa dia? Kona apa? Apa bisikan hati tu jawab. Kalau dia luahkan semua, senang. Tak puas hati yang ini, kita bincang. Tak puas hati yang ini, kita bincang. Ini nak cakap tak apa, tak berani. Tapi takkan benda buruk. Okey. Fir'aun kafir. Allah suruh Nabi Musa dakwah. Fir'aun. Siapa nak Fir'aun kafir? Siapa nak Fir'aun tu jadi kafir? Nak. Dalam kitab kita Allah. Kena kata Allah yang nak. Okey. Siapa yang buat Fir'aun
Kafir. Yang buat kudrah Allah juga kan. Lepas tu Allah juga suruh Nabi Musa pergi dakwah. Ini apa ni? Apa ni? Dia sendiri dia sendiri takdirkan ataupun tentukan ianya terjadi. Dia sendiri yang buat, dan dalam masa yang sama dia suruh supaya jangan buat. Suruh jangan buat, tapi dia jadikan supaya ianya terjadi. Ni apa benda ni? Apa cerita ni? Persoalan tu lah. Persoalan tu perlu dijawab. Senang je sebenarnya. Tapi kena jawab soal-jawab je. Senang je. Kita masa kunut kita baca apa? Doa. Waqini syarra ma qadait. Waqina syarra ma qadait. Waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Kan? Apa benda tu? Makmum amin. Apa maksud tu? Wa dan qi pelihara, jaga. Na, katalah ramai-ramai kan, imam baca waqina, dan peliharalah kami bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, syarrama, kejahatan, syar jahat, tengok kamu, qadait, yang telah engkau takdirkan. Tiba-tiba bila kita kata gitu tak percaya, engkau tak sembahyang subuh ke geng-geng tak baca kunut? Baca tapi tak reti. Ya Allah, baca berapa ribu kali lah sembahyang subuh, tak pernah tinggal, tapi tak reti. Hari-hari doa ya Allah, peliharalah aku takdir jahat yang kau tentukan ke atas kami ni, ya Allah peliharalah aku. Doa amin. Tapi bila kita kata itulah kita. Senang. Macam mana kita nak jawab? Yang pertama, Allah sendiri berkata, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, dan Allah yang menciptakan apa yang kamu buat. So macam mana? Bila kita kata apa yang kita buat, terbahagi kepada dua. Buat baik, buat jahat. Habis kita dengar, biasa kita dengar yang baik daripada Allah, yang jahat daripada diri saya sendiri. Macam mana pula? Ustaz cakap ujung-ujung kuliah. Yang pertama, untuk sah beriman, kita hanya kena beriman, berpegang bahawasanya hanya Allah saja yang memberi bekas. Kainat tak bagi bekas. Makhluk tak bagi bekas. Apa bekas? Apakah dia bekas? Bekas tu jangan fikir tapawai. Mana tahu? Bekas tu bahasa sekarang ni perubahan. Itu dah. Ini kadang-kadang setengah guru marah ni. Marah. Kita main ubah cara. Ni ada orang tak puati ni. Oh, tak apa lah. Kita nak pergi faham tu. Bekas-bekas ni perubahan. Yang dinamakan berubah. Tapi sebenarnya ada dalam kitab dia panggil baharu. Apa maksud baharu? Sama tak baharu dengan berubah? Sama. Baru. Kita ambil berubah. Kainat atau makhluk tak memberi bekas. Apa maksudnya? Hanya Allah je bagi bekas. Apa maksudnya? Bekas-bekas tu adalah perubahan. Hanya Allah je yang boleh buat perubahan. Yang janji ianya berubah, hanya Allah je buat. Okey. Sekarang ni kat sini. Tangan ni. Sekarang duduk kat atas. Berubah tak? Allah buat. Janjinya berubah. Janji ianya berubah, itulah Allah buat. Itu maksud hanya Allah bagi bekas, makhluk tak bagi bekas. Dengan maksud yang boleh buat perubahan hanya Allah. Janganlah kita buat masuk ayat apa? Yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim apa? Ingat yang tengah-tengah aja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak mengubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Tengok tu. Oh, sedap. Itu ayat syariat. Mana boleh main ambil gitu-gitu. Itu ayat syariat. Ni kita bincang bukan syariat, kita bincang tauhid, akidah. Akidah itu ayat syariat. Kalau tak ambil nasi suap kat mulut, kunyah-kunyah telan, lapar. Itu ayat syariat. Tapi bila kita dah makan, siapa yang bagi kenyang? Kenyang. Apakah kenyang? Mula-mula rasa tak selesa, lepas tu rasa lega. Tak selesa kepada lega tu berubah. Berubah hanya Allah bagi bekas. Maksud hanya Allah bagi kenyang. Itu maksud berubah. Hanya api membakar. Tidak, Allah yang membakar. Bukan api membakar. Bila bakar kan berlaku perubahan itu. Bila berlaku perubahan hanya Allah. Sebab tu bekas tu maksud perubahan bahasa sekarang. Takut faham bekas tu. Jadi dalam kita hidup, ada tak yang tak berbekas? Yang tak berubah?
Berubah. 24 jam, setiap saat berubah. Kita berubah, gerakan berubah, fikir berubah. Umur berubah. Umur setiap saat berubah. Satu saat bertambah, berubah lah. Janji berubah. Malah kalau kita duduk diam pun berubah juga. Kenapa? Surah Yasin tu apa? Yasbahun, tu je ingat. Kita duduk ni, bumi ni berputar mengikut orbitnya. Berjalan tu dalam Quran sebut berenang. Berenang. Jika bumi berenang atau bergerak, makna kita bergerak sekali tak? Bergerak. Bila bergerak, berlaku tak perubahan? Berlakulah. Maknanya walaupun kita duduk diam, perubahan sedang berlaku sebab kita hidup dalam masa. Yang mana masa ni sentiasa berjalan. Dia berubah. Jadi betul lah hanya Allah je yang buat perubahan. Tukar ayat canggih sikit. Betul lah hanya Allah je bagi bekas. Makhluk mana boleh bagi bekas? Okey. Jadi untuk sah iman, kita berpegang dekat setiap perkara. Setiap perkara Allah. Apa maksud datang? Allah yang nak, Allah yang tentu, Allah yang buat. Itu maksud datang. Datang daripada Allah. Kena pegang gitu. Semua perkara datang daripada Allah. Perkara yang, bila sebut perkara, dianya berlaku. Bila berlaku, ada berlaku baik, ada berlaku buruk. Berlaku jahat. Baik atau buruk, Allah yang tentu, Allah yang nak, Allah yang buat. Pegang itu dulu. Tak pegang yang ni, payah nak pecah. Kena pegang yang ni dulu. Tak boleh pegang. Dia duduk lagi dalam hati ni. Mari kita kata gini. Kalau bukan Allah nak, siapa yang nak? Biasa masalah dekat jahat lah kot. Yang baik tak ada masalah kot kan. Semayang, Allah yang nak kita semayang. Sebab itulah kita kena bersyukur. Bukan hebat kita semayang ni, Allah yang nak. Jadi tak ada masalah kan. Okey, yang masalah dekat jahat jadi kan. Masalah dekat jahat. Perkara jahat, perkara buruk, perzinaan, perjudian, dedah aurat, pembunuhan, apa-apalah. Kekafiran, Firaun, Namrud, apa semua. Semua ya, kejahatan. Pembunuhan kat Palestin. Buatlah contoh apa pun. Berlaku yang berlaku. Kita kata daripada Allah. Semuanya Allah yang nak ianya terjadi, Allah yang tentukan ianya terjadi sejak azali lagi dan Allah yang buat. Okey. Tak boleh puas hati, tak boleh pegang juga. Dia akan ganggu. Macam mana nak selesai? Kita tanya balik diri kita. Kalau bukan Allah buat, siapa buat? Okey. Kalau bukan Allah nak, siapa yang nak? Kita lah nak sendiri. Maknanya, bila kita nak sendiri, perkara tu Allah tak nak. Kalau kita kata gitulah. Kalau kita kata, takkanlah Allah yang nak ianya terjadi. Kan itu benda haram, benda yang Allah tak bagi buat. Takkanlah Allah nak ianya terjadi. Takkan Allah tentukan dan takkan Allah jadikan. Kita kata gitu tadi kan. Okey, tak apa, kita layan aja. Layan je ajaran sesat tu, kita layan je. Macam mana? Okey, kalau bukan Allah yang nak yang terjadi sebab Allah larang, Firaun tu jadi kafir, Allah larang, bukan Allah nak lah maknanya. Kita layan. Kalau bukan Allah nak, siapa nak? Firaun sendiri nak. Bila Firaun sendiri nak, Allah nak apa? Allah nak ianya beriman. Firaun nak, tak nak beriman. Jadi menang kat Firaun. Sekarang siapa Tuhan? Ada ke yang Allah nak tapi tak jadi? Kalau ada yang Allah nak tak jadi, itu bukan Tuhan. Tuhan ni apa dia nak semua jadi. Tak payahlah Tuhan. Orang besar VIP. Besar-besar, orang pangkat besar. Apa dia nak, mesti jadi. Dengan kuasa dia ada lah, apa dia nak? Dia nak buat apa? Nak saman orang, mesti jadi. Dia nak apa? Nak buat apa? Semua boleh jadi. Apa yang dia nak, semua jadi. Sebab dia paling besar kuasa dia. Betul tak kita? Apa nak, semua jadi. Jadi, kalau dia tu orang hebat, tinggi pangkat, tapi apa yang dia nak tak boleh buat juga. Alah, tak kuat, mana ada lagi yang besar pada dia. Jadi, itu baru manusia, orang. Allah ada yang dia nak tapi tak jadi sebab nak orang lain lagi kuat iaitu Firaun. Maknanya Firaun lah Tuhan. Sebab Firaun nak jadi, yang Allah nak tak jadi. Boleh tak? Kat mana dia punya tu? Tak mungkin, itu bukan Tuhan. Tuhan ni apa yang dia nak semua jadi. Apa yang dia buat semua jadi, terus terjadi. Yang bukan Tuhan kadang-kadang dia nak jadi, kadang-kadang dia nak tak jadi. Yang jadi tu kadang-kadang dia nak kena dengan nak Allah tu jadilah.
Kadang-kadang dia buat jadi, kadang-kadang dia buat tak jadi. Itu orang. Tapi Tuhan, apa yang dia nak, semuanya dapat. Apa yang dia buat, semuanya jadi. Jadi maknanya, apa yang telah berlaku, dah jadi, maknanya Allah yang nak. Takkan setan nak kot. Ya, setan nak lah kan. Bukan Allah nak. Macam mana nak kata? Setan lah nak menjadi. Kau lah yang jahat sangat nak ianya terjadi. Aku yang nak. Kau sendiri. Bukan Allah nak. Allah tak nak. Oh, maknanya Allah tak nak tapi tak jadi. Kita lagi kuat pada tu Allah. Kita pula nak kita. Allah buat, tak jadi. Kita buat jadi pula. Siapa Tuhan ni? Itu dari segi pegangan. Apa yang Allah nak, semuanya jadi. Semuanya boleh dapat. Apa yang Allah buat, semuanya jadi. Itulah. Itu normal. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Okey. Sekarang ni. Habis tu, kalau Allah nak, kau apa dah? Sepatut kena berhenti dah ni. Masuk kifayah. Kalau Allah nak, tapi tengah-tengah. Takut nanti pakat-pakat gilising pula nanti. Kena habis dulu ni. Kalau Allah nak ianya terjadi, iaitu nak, kalau Allah nak, ianya terjadi, maka ianya terjadi. Jadi, kafirnya Fir'aun, Allah nak. Kalau Allah nak, dan lepas tu Allah jadikan Fir'aun tu kafir. Allah dengan sifat kudrahnya. Maka jadilah Fir'aun kafir sampai mati. Tapi kalau macam tu, kenapa Allah suruh Nabi Musa dan suruhlah perintahkan kepada Fir'aun supaya beriman, kan? Bukan sekali, banyak kali. Kalau Allah sendiri nak dan Allah sendiri buat Fir'aun tu kafir, kenapa dia suruh? Ada jawapan tak? Payah nak jawab je. Kalau tak nak, jangan suruh. Kalau nak yang terjadi, baru suruh. Itu kita. Tapi Allah tak gitu. Jawapannya adalah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya apa Allah buat. Yang sebenarnya kamu yang kena tanya, bukan Allah yang tanya. Kita sibuk tanya Allah. Siapa yang kena tanya sekarang ni? Siapa yang kena soal ni? Surah apa? Anbiya. Surah Anbiya ayat 23, tak silap. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya apa yang Allah buat. Kamu yang kena tanya, bukan Allah yang tanya. Itu dari segi jawab dalil naqli, dalil Quran. Dalil akal macam mana? Dalil akal, pakai akal. Itu baru Tuhan sungguh. Baru Tuhan sungguh. Dia buat apa nak cakap macam mana? Sembrono. Boleh kata tu? Macam tak kena lah dengan Tuhan lah. Habis kita kata Allah mutakabbir apa? Takabur. Bagi Tuhan, dia sifat terpuji. Itulah Tuhan. Dia nak buat apa? Ikut dia. Dia suruh. Lepas tu dia tak jadikan. Betul tak? Realnya Tuhan. Itu baru realnya Tuhan. Ikut dia nak jadi apa? Bukannya kena ikut peraturan. Macam ni, macam ni. Itu bukan Tuhan, ikut peraturan. Dia langgar semua. Dia cipta daripada tak ada kepada ada. Dah ada baby, pakat-pakat sayang, dia matikan. Kanser. Okey. Apa panggil? Bukan suka hati. Apa dia panggil? Buat gitulah. Elok-elok bayi tu kecil, jatuh daripada tingkat 10. Hancur lebu. Tak ke buat tu dengan apa nak kata? Sebab salah sebut tak sesuai dengan ketuhanan. Tapi buat aja. Baru betulnya Tuhan. Berapa dekat Turki, berapa puluh ribu mati? Apa dia panggil? Buat aja. Aku Tuhan. Jangan buat aja. Buat je apa yang dia nak. Dia tak perlu ikut peraturan. Janganlah, kesian dia. Dia tu negara Turki tengah naik tu, dia pula sokong Islam. Jadi sepatutnya bila sokong Islam, tak ada ikut. Buat aja. Habis kan benda tu benda buruk. Kafir tu buruk, kematian tu buruk. Buruk kita kata. Betul ke buruk? Kita kata. Malah kita tu pun kita ni. Kita yang lain tak kata gitu. COVID baik ke buruk? Pakat-pakat mati. Kita kata buruk. Pak Wah kena berapa lama duduk? Makan tak ada rasa?
Ada rasa? Oh, buat makan tak boleh. Buat dia buat makan, dia semua rasa. Nyakit apa pun dia rasa. Okey. Adalah nyakit lemah lah, apalah itulah. Ada yang mati, ada yang koma, ditidurkan terus tidur. Kita kata buruk. Dan terjadi PKP yang pertama tak boleh keluar rumah. Kita kata buruk. JNT kata buruk ke tak buruk? Kita dengan kita pun tak sama kata buruk. Bagus kan kalau boleh nak PKP tiap bulan. JNT. Grab, panda. Kalau boleh, ni, yang bawa motor tu, masa time tu aku boleh dapat 9,000 sebulan. Minta-minta lah PKP, ya Allah. Baik bagi dia. Biar COVID datang, varian baru sikit. Biar banyak lagi. Supaya semua kena kurang kat rumah, kami banyak kerja. Bagi dia baik. Bagi JNT baik. Bagi Pol Laju baik. Bagi apa-apalah. Baik. Bagi kita ni, buruk. Malah maknanya buruk dan baik adalah dia panggil subjektif ataupun relatif. Dia bukan benda ni baik, benda ni buruk. Tak. Baik dan buruk bergantung kepada Nabi bagi tahu kita ni baik, ni buruk. Nabi bagi tahu ini buruk, iaitu minum arak, jadi buruk. Kalau nak kira minum arak bukan buruk kalau fikir akal. Buruk bagi minum yang mabuk. Bagi yang tak minum dia juara untung. Baik bagi dia. Tapi bila Nabi kata, okey stop. Semua perkara ada baik, ada buruk. Relatif. Dia tidak statik. Dia subjektif. Dia bergantung kepada siapa. Baik buruk ni. Tapi bila Nabi bagi tahu, itulah kuasa besar. Maka dia jadi buruk. Nabi bagi tahu baik, dia jadi baik. Zina, baik bagi setengah orang. Tak kena nak nafkah apa. Relax aja. Tak payah susah. Setengah orang tak tak boleh. Nanti anak lah payah nak jaga. Setengah orang kata buruk, setengah orang kata baik. Nabi kata buruk, okey dah buruk. Cukup. Jangan bahas. Begitulah. Jadi semua perkara kita pun kata ada kata baik, ada kata buruk. Perkara itu terjadi. Orang yang jual senjata, bila perang, dia kata baik. Kalau boleh perang lagi, aku boleh jual senjata banyak lagi. Ada yang kata buruk, yang kena mati-mati semua buruk. Ada orang kata budak kecil kesian dia. Mati buruk lah. Maknanya buruk lah. Kecil-kecil dah mati. Kena bunuh, kena apa, kesian dia. Mungkin bagi dia baik. Bukan mungkin, memang bagi dia baik. Sebab apa? Sebab kalaulah dia mati kat situ, ahli syurga confirm. Tak baik lagi. Kalau kita nak kiaskan kisah Nabi Khidir tu, bunuh budak kecil lagi lah, apalah semua tu. Kalau besar dia jadi jahat macam mana? Baik mati kecil. Baik bagi dia. Kita tengok, tak elok. Dia tengok sebenarnya bagi dia baik. Jadi, baik dan buruk tu bagi kita pun tak sama. Jadi, tak boleh kita kata kafir apa kekafiran yang berlaku apa semua tu buruk. Nisbah Allah semua baik. Sebab nisbah kita pun semua baik mengikut kategori orang. Pun semua baik. Setiap perkara ada baik dan buruk. Dan kalau kita nak cari dari sisi baik, semua baik. Itu baru nisbah kita. Tak boleh lah. Kalau tidak, panjang lagi. Kena berhenti nak sambung kifayah. Jadi, Allah, kesimpulannya adalah, mungkin kita akan bahas bab qudrah iradah, kita bahas sekali lagi. Pertama, wajib berpegang dekat akidah kita, baik ke buruk ke, Allah yang tentu, Allah yang nak, Allah yang jadi. Satu. Itu nisbah pegang. Nisbah cakap, ukurnya haram bercakap, kenapa perzinaan ni berlaku, Allah yang takdir. Ukurnya haram, wajib ta'zir. Kena ta'zir dia kalau negara Islam. Tak boleh cakap. Yang hanya boleh cakap ketika belajar saja. Medan ta'lim boleh cakap. Luar je tak boleh dah. Luar je tak boleh dah. Malah yang orang selalu cakap accident tu kan, Allah dah takdirkan, sebenarnya tak boleh cakap. Rosak Allah, sabarlah. Allah yang takdirkan. Tak boleh kata gitu. Kan biasa kita kata kan, Allah takdirkan. Sekarang ni kita bincang pegang. Pegang semua Allah buat. Dah cerita dah tadi, malah baik buruk semua. Semua Allah takdirkan, Allah yang nak. Yang ini nisbah cakap, nisbah adab. Nisbah adab, benda buruk tak boleh nisbah dekat Allah. Dari segi adab, hamba. Kita hamba, kita tak boleh cakap lebih kurang dengan Tuhan kita. Kita ni rakyat, kita tak boleh cakap lebih kurang dengan Tuanku. Tak boleh. Dia ada protokol. Dia salah ke, dia betul ke, kita jumpa, ampun Tuanku. Walaupun tak pernah jumpa, tak pernah buat salah, tak pernah cakap apa. Tiba-tiba kenapa minta ampun? Padahal tak pernah buat salah pun dengan Tuanku. First time jumpa ni, ampun Tuanku, sembah patih, harap dia ampun. Tak buat salah nak minta ampun apa?
Kita berhadap dengan orang besar, memang begitu. Jadi itu baru orang. Kalau Tuhan, kita tak boleh nisbah benda buruk dekat dia. Benda buruk kena nisbah kat diri sini. Aku yang salah. Aku yang cuai. Aku yang tak cek minyak hitam. Aku yang gitu gini menyebabkan jadi begini. Pegang. Semua yang berlaku, Allah yang nak, Allah yang jadikan sejak azali lagi. Malah syurga dan neraka pun Allah dah tentukan atas kepala kita semua. Ke Allah tak tahu lagi kita ni syurga neraka? Kalau kita kata Allah tak tahu lagi, rosak sifat ilmu Allah, Allah tak tahu. Ada benda yang Allah tak tahu. Allah dah tahu. Bukan Allah dah tahu. Allah yang nak kita syurga atau neraka. Dan Allah yang buat jalan kita ke syurga atau ke neraka. Kalau macam tu, kenapa Allah suruh kita buat? Sebab dah tentu nak suruh buat baik, buat apa? Kalau dah tentu ke syurga, tersyurga juga. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kau cerita pasal kerja Allah. Allah yang akan tanya kamu, bukan kamu sibuk-sibuk nak tanya Allah. Real tak Tuhan kalau kita faham gitu? Itu baru realnya Tuhan. Dia buat ikut dan. Tak boleh juga sebut ikut dan. Kadang-kadang kita, dia buat ikut apa? Ikut suka. Suka tu emosi, mana boleh? Ikut dia nak. Kadang-kadang kita terlepas cakap tu. Dia buat apa dia nak main. Tak boleh sebut. Dia kata apa yang dia kendaki. Tak kira dia main buat. Dia buat aja dia nak buat apa. Barulah kita rasa Allah Tuhan. Barulah terasa kita ni kecil hamba. Ini tidak, kita dah macam Tuhan lah kita rasa. Pertama, kena pegang semua yang berlaku, Allah yang nak, Allah yang jadikan, Allah yang buat. Dan nisbah bercakap, adab, kita tak boleh kata Allah yang buat. Yang benda buruk, kita kena kata kita yang buat. Nisbah benda baik, kena serah kat Allah. Kita kata, apa benda ni? Dah lah, tak dapat kredit langsung. Kita buat baik, tapi kredit bagi kat Allah. Kita buat jahat, hakikatnya Allah yang jadikan kan? Tak boleh, kredit bagi kita jahat tu. Teruk kita ni, memang lah. Kita hamba kan? Kalau macam tu apa guna kita? Kita memang tak ada guna. Ke kita rasa kita macam mana? Itulah hakikat kehambaan. Benda baik semua serah kat Tuhan. Benda buruk, saya bodoh encik. Ingat cerita apa? Saya bodoh Tuhan, saya bodoh Tuhan apa? Bukan, bukan. Yang hamba tu, yang hamba. 3 Abdul. Kan? Mai sini, aku beli. Ai kakanda, ai adinda. Belum sign, belum kira. Kenapa dia kata? Saya bodoh Tuhan, saya bodoh kan? Yang 2 orang tu, adik-beradik tu. Itu baru hakikat kehambaan. Salah ke betul ke? Saya bodoh, Tuhan betul. Itu baru hamba dengan Tuhan makhluk. Ini Allah. Apa yang terjadi, benda baik, Allah yang buat. Kata-kata gitu, serah pada Allah. Kredit bagi kat Allah. Kalau Allah tak buat, tak adanya aku boleh buat. Benda yang buruk, aku yang teruk, aku yang lemah, aku yang salah, aku. Tu adat cakap. Sebab tu kita dengar, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Hakikatnya, semua daripada Allah. Tak payah sebut lain tu. Adat cakap, adab cakap. Jadi, kena beradab? Ya, kena beradab. Pertama, apa yang Allah telah nak, yang pertama wajib pegang dari segi akidah. Allah yang nak setiap sesuatu itu berlaku, Allah yang jadikan setiap sesuatu itu berlaku. Okey. Dalam masa yang sama, ada lagi, dia 3 surahan Allah suruh kita. Surahan yang kedua. Tadi surahan pertama, surahan kedua. Allah suruh bersyariat dengan syariat zahir. Iaitu semayang, buat yang ini, jangan buat yang ini boleh, yang ini tak boleh. Itu surahan Allah juga. Allah yang sama lah. Tuhan yang sama. Tuhan yang sama suruh berpegang semua aku yang nak, aku yang buat. Dan Tuhan yang sama juga cakap, aku arahkan engkau beramal dengan syariat zahir. Apa? Macam semayang, kalau semayang, puasa, berusaha, kalau nak kaya, bekerja, makan, minum, kalau berbahaya, elak, gitu, gini, semua syariat zahir. Tapi jangan lupa, ketika engkau buat syariat zahir tadi, kena dalam hati ada semua Allah yang buat. Dia kena buat. Kalau kau makan, ingat Allah yang bagi kenyang. Tapi syariat zahir, buat. Kalau kau nak kenyang, kau kena cari nasi, ambil suap, kunyah-kunyah, telan. Tapi bila kenyang, jangan kata nasi itu kenyang. Kata Allah yang mengenyangkan, bukan nasi. Itu dia dua. Maknanya suruhan untuk syariat zahir pun kena juga. Tapi tak bolehlah kita kata apa? Malah aku kerja. Sebab semua Allah dah tentukan. Tak bolehlah. Sebab kalau kita kata gitu, kita hanya ikut satu suruhan Allah, iaitu berpegang semua daripada Allah. Syariat zahir kita tak ikut Allah. Allah suruh buat syariat zahir. Salah juga. Yang ketiga,
kesuruhan Allah juga, bila jadi apa yang kita buat, syariat zahir tadi, jadi apa yang kita buat, syukur dan serah pada Allah. Syukur, serah pada Allah. Kalau yang kita buat tu tak jadi, redha, kata salah diri sendiri. Redha, kata salah diri sendiri. Bila yang kita buat tadi jadi, bukan aku yang buat, Allah yang buat, syukur, alhamdulillah. Tak jadi yang kita buat, apa-apalah kerja ke apa ke, tak jadi, aku yang salah, aku yang lemah, aku. Jangan serah ke Allah, aku. Jadi kalau kita gabung tiga benda ni, itulah Islam, itulah hakikat kehambaan, itulah hamba-hamba. Dia tak boleh pergi ke mana. Kok tu tak boleh, kok tu dia salah, kok tu dia salah, kok tu dia lemah, kok tu dia lemah. Itu yang Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Bukan sebut aja Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Bukan sebut aja, tu maksud dia. Kau nak kau ni pun tak boleh. Kau nak kau ni pun tak boleh. Kau nak ke ujung pun tak boleh buat apa, tak boleh buat apa. Habis tu, kita ni apa? Kita ni apa? Kita ni tak berguna. Baru sedar kau ni tak berguna. Kita ni macam tak guna. Memang. Kita ni macam tajalli daripada Allah. Bahasa-bahasa gitu. Kita ni macam wayang kulit yang dimainkan oleh Tok Dalang. Dia punya tu. What the go tu. Yang tu, yang tangan tu. Tak peti. Dia gerak. Lepas tu suara siapa? Suara dia. Dia dah. Dia yang bergerak tu. Dia. Kita seumpama tu je. Tu yang wayang kulit tu. Habis tu semua, ni istilah takdir lah. Takdir Allah. Tapi kita apa? Tak ada apa-apa. Bila nak mati, kejap datang yang lain, ini juga ambil. Bang, tembak, mati. Undur balik. Kita hanya menjalankan skrip. Boleh kata. Di atas pentas lakonan dunia ini. Boleh buat lagu? Okey. Sekejap, stop kat situ. Inilah 6 perkara. Kita akan bahas balik sekali lagi. Bila kudrah dan iradah. 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman, maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, tidak mengaku sungguh segala perkara itu, maka adalah ia kafir, tidak dinamakan orang beriman. Habis. Kejap kat mana? Firman Allah Ta'ala, yang penting kat situ je lah, kat situ lah. Firman Allah Ta'ala, jangan baca. Kita bermula ihsan itu berbuat baik. Ihsan tu kita masuk rukun yang ketiga. Pertama, Islam dah selesai, rukun iman dah selesai, ni rukun ihsan pula. Akan datang. Allah. Sekejap je boleh kifayah. Ke mana? Kifayah. Muka surat 89.